Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Khususkan dalam pokok prosesi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang limpahkan semua rezeki untuk duduk dalam suasana rahmat yang seperti ini. Dia sangat besar nilainya. Suasana rahmat mengingati Allah, mengikut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma sedar nilainya bila kita pejamkan mata, kita tinggalkan dunia. Waktu itu kita baru faham apa nilai perintah-perintah Allah dalam hidup ini. Sekarang kita tak nampak. Saya tengok perempuan ni, tengok perempuan semua. Saya tengok begini dah, semua sensor insyaAllah kan, cahaya lelaki kan, wanita pun cahaya semua sekali. Dan perempuan nampak saya begini lah, tak ada apa-apa saya begini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Maha Suci. Allah daripada gambaran kita. Cuma saya nak beritahu dia lah, Allah melihat seorang hamba yang berbeza macam perempuan pandang saya, macam saya pandang perempuan. Saya pandang Ustaz kita Muslim dia atau Ustaz kita Imam tu, dengan saya pandang begitu dan Ustaz tu tak ada rasa apa-apa pandang saya tu, tak kan? Tapi kalau yang pandang tu isteri Ustaz pandang dia macam tu, Ustaz faham apa makna tadi ni, apa makna dia dia ni. Ada kalau mak tak yang pandang kita, mak kita lama tak jumpa, cara dia pandang kita berbeza dengan isteri kita pandang kita, ayah kita pandang kita berbeza. Atau kita pandang anak kita, kita sayang, dengan kita pandang anak dia dan sebelah tak sama. Contoh sekalian, Allah sangat menyayangi kita semua. Bila Allah melihat seorang hamba dia, Allah melihat dengan penuh kasih sayang. Lebih tinggi dan tak ada gambaran, tak ada perkataan yang diucapkan nak beritahu bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu kita baca masa sembahyang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bila sebut Allahu Akbar kabira, kita menyebut Allah yang Maha Besar kabira. Kata ulama kabira ini tak ada perkataan boleh diterjemahkan. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Dan besarnya tak ada perkataan nak beritahu bagaimana Maha Besarnya Allah. Walhamdulillahi katsira. Nak memuji Allah pujian yang tak ada perkataan, tak ada apa boleh ungkapkan bagaimana pujian yang ketinggian untuk Allah. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kerana Dia memilih kita duduk majlis seperti ini. Dia yang sampaikan setiap perempuan saya untuk datang ke sini. Dia yang memilih saya untuk bercakap di depan perempuan itu dengan kehendak dan izinnya. Tanpa kehendak dan izin Dia, kita tak dapat nak ungkapkan, nak cakap walaupun satu patah perkataan Allah dalam hidup kita. Jadi mengucap dan mendengar nama Allah, mengucap dan mendengar nama Allah walaupun sekali dalam hidup ini, dia sangat besar dan sangat bernilai, sangat besar dan sangat bernilai. Untuk itu berterima kasih kepada Allah kerana bila kita masih boleh menyebut nama Allah atau bila kita masih boleh mendengar nama Allah, bersyukur pada Allah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya ini ceramah dan terus serius sebab pada pagi tadi ceramah, kalau semalam kita sambung-sambung dah kita sama-sama ceramah, tak sempat nak kenalan semua dia lupa kat majlis ilmu macam ni dalam hadis Sahih Muslim, Allah ampun dan dosa kita semua. Dosa saya dan tuan-tuan semua sedang diampunkan. Mana tuan-tuan cuba cari, dia apa duduk saja dapat gaji, tak ada. Duduk kena telefon, duduk menyaik kaki kena goyang duduk saja, tak ada, duduk saja tak payah buat apa dapat gaji, tak ada orang nak bayar dia macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Dia dudukkan kita dalam majlis ni dan Dia ampunkan dosa kita. Begitu pengasih Allah, tak payah minta ampun ke kita ni, Allah ampunkan dosa kita. Dosa saya dan Allah semua sedang diampunkan oleh Allah. Ada satu hadis yang lain, kita berikrar kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu telah diampunkan. Dah habis majlis, maknanya saya hidup sampai habis saking separuh jalan, tak dapat kan. Ini hadis yang lain
tak beredar kamu dan keadaan dosa-dosa kamu diampunkan. Tak ada tanda dia bawa muda dia rasa mengantuk, ada tak? Itu dosa tak mati nak keluar. Tapi jangan dia orang sudah hidup banyak dosa je. Betul tak? Itu dosa hati belakang sakit belakang, itu dosa Allah nak ampun, dosa tulang belakang kan? Tak begitu, bukan memang yang ada usul sebagainya. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata ada 3 jenis orang. Orang yang pertama bersedia duduk depan, maka rahmat Allah datang kepada dia cepat. Masa duduk depan, rahmat Allah cepat. Orang kedua dia malu-malu terus balik orang lain. Rahmat Allah datang kepada dia malu-malu. Orang ketiga dia terus beredar, dia tak ada apa-apa. Siapa yang paling depan ni paling banyak rahmat Allah dia. Kalau berlaku kan, ayuh banyak sekali dengan ni, paling banyak rahmat. Itu saya murah tapi betul. Bukan sebab ayuh tu. Nabi kata orang depan rahmat Allah paling banyak. Itu ngebut duduk depan. Untuk kajian kata duduk depan dapat 61%. 61%. Jadi orang kita belajar duduk depan. Orang yang berhenti belajar, dia berhenti untuk jadi baik. Orang berhenti belajar, dia mati sebelum dia mati. Orang berhenti belajar, dia takkan semakin dekat dengan Allah. Orang berhenti belajar, dia akan semakin jauh daripada Allah. Untuk itu jangan pernah berhenti belajar. Orang beriman, hati mereka sentiasa bersifat harap dan takut. Orang beriman sentiasa bersifat harap dan takut. Hadis Nabi, iman itu adalah harapan dan ketakutan. Kita buat baik, orang semua orang baik, orang baik depan saya ni itu manja ilmu, tapi hati takut Allah tak terima. Itu orang beriman. Pernah satu orang ulama, dakwah satu tanggungjawab yang besar. Tapi setiap kali bila satu orang sahabat Abu Darda, bila dia beritahu hadis, apa hadis tu? Setiap orang anak Adam ni tidak akan berganjak di masyarakat sehingga mereka ditanya 4 soalan. Soalan pertama, di mana kamu habiskan usia muda kamu? Usia muda kita akan ditanya setiap orang. Masa muda tu Allah tanya. Setiap orang tak terlepas, mesti kita jawab juga kat mana pergi masa muda kita. Kedua, di mana kamu habiskan usia kamu? Di mana kamu habiskan usia kamu? Ketiga, daripada mana kamu dapat harta dan di mana kamu belanjakan? Mana dapat harta, di mana dibelanjakan? Bagaimana mendapat harta itu ditanya oleh Allah. Kalau kata dunia ni semua dunia je, kan dunia ni semua dunia je, dia pun tak boleh semua. Sedangkan dia bekerja dengan orang. Jadi dia telah menarik rezeki yang haram dalam rezeki dia. Saya selalu dengan orang sama. Ini dulu, sama saya kerja dengan orang. Saya dengan saya lalu sebab saya tengah kerja dengan orang. Saya pun tak ada sabar. Sebab hati tengah gelap. Satu hari bila saya melapangkan masa, saya bercuti, saya belajar. Saya dengar daripada ustaz saya kata perkara yang sama. Sebab tu kita kena banyak doa dengan Allah. Ada masa kita dengar kita malam lebih kurang. Kita kena doa sehingga apa yang kita cakap dan kita dengar ini masuk dalam hati kita. Kata Nabi, ilmu ada 2. Hadis Hasan, ilmu ada 2. Satu di lidah, satu turun ke hati. Nabi bila maksudkan ilmu ialah ilmu agama. Semua belajar ilmu tu yang jelas-jelas semua ilmu agama. Ilmu lain tak wajib untuk belajar. Atas orang lain-lain dia belajar ni, fardu kifayah sebagainya. Kalau kita untuk ilmu di lidah, satu ilmu dikesan dalam hati. Ilmu di lidah ni akan menjadi pendakwa kita ke akhirat esok. Sebab tu sampai mana kita hilang begitu. Tuan-tuan seorang musyuk je kan. Jadi ketiga soalan yang ditanya apa? Di mana kamu ustaz saya kata bila jadi imam, ada orang baca Quran nangis. Masya Allah, imam baca memang sedap. Menangis mendengar segala puji oleh Allah. Masih suka imam baca begitu. Itu kat Sarawak lebih kurang begitu. Sama sedap-sedap sikit kat Sarawak. Tidak sedap. Jadi lepas tu Masya Allah, dia kata ada orang baca Quran menangis-nangis dan mereka berdoa menangis-nangis. Dan semua orang sangka mereka orang yang dekat dengan Allah. Semua orang sangka mereka ini orang yang dekat dengan Allah. Semua tengok dia menangis, dia semayang menangis, bersyukur menangis. Semua orang sangka dia orang dekat dengan Allah. Rupa-rupanya dia makan daripada makanan yang haram, sehingga darah mengalir dalam anggota badan dia ialah daripada makanan yang haram. Maka dia dapat tenaga untuk salat, untuk rukuk, untuk baca Quran, untuk menangis, untuk berdakwah.
daripada tenaga dia yang jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah sudi mengampunkan semua dosa. Syarat jangan putus asa. Untuk jangan pernah putus asa dan berdoa sehingga wahai Allah, jangan ada sepusin dan rezeki saya rezeki yang haram. Jangan ada sepusin dan rezeki saya rezeki yang haram. Berdoa kepada Allah. Saya pun masih jadi orang kadang-kadang banyak bersilap. Masalah saya bila begitu kita pun berdoa, ya Allah, tak mau rezeki pun rezeki yang haram. Saya berdoa itu dia doa saya. Ya Allah, tolong saya. Dari fikir ceramah agama dengan cerita sahabat, anu bila bekerja makan juga makanan yang haram. Kita bekerja dengan orang yang janji kerja 8 sampai 5 petang. Tiba-tiba pukul 9 sampai pukul 10, patutnya tak boleh minum lama-lama, dia minum sampai sejam. Contoh, sejam tadi akan ditanya di akhirat, di mana kamu dapat harta, di mana kamu belanjakan. Untuk itu berusaha dan berdoa. Jangan ada sepusin kepada rezeki kita, rezeki yang haram. Bukan soal duit itu, memang tak ada. Bukan mesti rezeki haram jadi bila kita. Soal kecintaan kita kepada Tuhan. Soal kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi keempat, bila sahabat riwayatkan ini dan ulama-ulama yang setiap kali meriwayatkan ini, mereka akan pingsan. Mereka akan pingsan. Ada ulama yang riwayatkan di sini, dia akan pingsan. Dia menyebut pasal di sini antara perawinya, mereka sebut dan mereka pingsan. Yang keempat yang pingsan, adakah kamu amal menurut apa yang kamu tahu? Adakah kamu amal menurut apa yang kamu tahu? Adakah kamu amal menurut apa yang kamu tahu? Dan mereka pingsan. Jadi pasal orang beriman ini ialah mereka sentiasa ada rasa harap dan takut. Sentiasa rasa ada harap dan takut. Harap Allah terima, takut kalau Allah tak terima. Buat baik, harap Allah terima, tapi takut Allah tak terima. Buat baik, harap Allah terima, tapi takut Allah tak terima. Itu bersedekah. Dalam Quran begitu, sifat orang beriman begitu. Itu sedekah. Tapi dia bukan berbangga-bangga dengan sedekah dia, tapi dia takut Allah tak terima. Dan Allah suka sifat takut Allah tak terima ni. Jadi kita kena belajar antara kata amalan kita diterima, tak ada rasa harap dan kita rasa takut Tuhan tak terima, atau antara kata diterima, atau tak ada rasa macam tu. Ada rasa harap dan takut. Kalau ada rasa tu, waktu tak ada tak terima tak. Dia pasal sudah terima, benda tu tak terima terus. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk itu kita berusaha sentiasa hampirkan diri kita kepada Allah. Allah sangat sayang kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kita semua. Ada satu orang dekat Karachi, aku semua tidur kan? Jangan tidur lagi. Orang juga ni tidur di masjid. Saya tak pernah biasa. Saya kalau sekolah tidur ni saya dah risau. Saya rasa bersama dia aku dah dosa aku ni nampak buku gelap sangat. Aku tak akan nampak kalau dah doa dia dah nampak dosa sangat. Jadi kita dia jangan tunduk ni. Ada dia belajar ni. Saja bukan perempuan awal ni. Kepada dia dia doa begitu. Orang dulu belajar, kepada dia doa. Orang dulu belajar, kepada dia doa. Bila tunduk ni menggunakan khusyuk. Sedih kan? Saya boleh ingat ni dia tidur. Sebab tu sebenarnya tak boleh pejam mata. Aku pejam mata. Sebab bila pejam mata mula-mula nak khusyuk. Kalau dia tidur ni kita saya kan orang yang lain tu kan. Saya begitu. Kalau nampak khusyuk tak boleh. Jadi kita berusaha sentiasa. Kita berusaha begitu. Saya satu orang dekat Karachi. Dia satu orang ni bisa dalam sekarang dekat Masjid Karachi. Satu orang wanita. Dan dia ada kelab malam dan dia jual perempuan-perempuan. Hidup dia jual perempuan-perempuan. Dia jual perempuan. Jadi satu hari anak dia pergi masjid. Dan bila pergi masjid, orang bagi di sini ceramah agama. Dan ceramah tu kata Allah sudi ampunkan dosa walaupun satu orang buat dosa daripada bumi sampai lagi. Allah sudi maafkan kita walaupun kita buat dosa daripada bumi sampai lagi. Dalam CD tu lagi dia beritahu pasal bab keampunan. Dosa banyak-banyak pun Allah sudi ampun. Kalau sekiranya dosa kita memenuhi langit dan bumi, Allah sudi maafkan kita semua dosa-dosa. Dan dia kata satu orang buat dosa dalam Sahih Bukhari Muslim soal ini kita daripada pagi sampai malam dia buat dosa. Siang buat dosa, waktu malam Allah buka pintu pengampunan tu dia. Habis dia buat dosa. Ketika Allah kata apa yang kamu lakukan, mari sini minta ampun, aku ampunkan kamu. Orang buat dosa daripada malam sampai pagi. Orang buat dosa daripada malam sampai pagi. Ketika Allah kata wahai hamba aku, mari sini minta ampun.
Allah sudi ampunkan dosa kita sebanyak-banyak dosa kita. Ya Allah Tuhan, bukan senang kita omong sekalian, bukan senang, bukan senang. Tapi begitu sifat Allah ni sangat maha pengampun. Jadi dia dengar, dia kata betul Ustaz, saya ni yang jual perempuan sekian lama, sampai umur saya hari ni saya ada perniagaan tu lagi. Dan kalau saya berhenti dan saya bertaubat, betul ke Tuhan ampun dosa saya? Di masjid nak tanya soal betul, macam tak percaya, betul ke Tuhan boleh ampunkan dosa? Maka dia kata Tuhan sudi mengampunkan dosa kesemuanya. Apa syaratnya? Jangan putus asa. Al-Quran kata, wahai orang yang melampaui batas. Kata lain, wahai orang yang paling jahat dalam dunia, wahai orang yang paling zalim dalam dunia, wahai orang yang tak pernah buat baik dalam dunia, wahai orang yang paling keras hati dalam dunia, wahai orang yang sentiasa maknai orang sepanjang hidup dalam dunia, wahai orang yang tak patut buat kekejian yang orang dengar pun tak sanggup, orang paling teruk, paling jahat, paling zalim seluruh orang dunia. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kami sudi mengampunkan dosa kamu semua. Syaratnya jangan putus asa. Maka bila dengar ni, wanita dia telah bertobat di dalam sekali. Jadi wanita, dia pun datang masjid bulan puasa, ada tarawih, semua datang masjid. Dan bila dia tiap bulan, dia datang masjid tiap bulan. Dan setiap malam dia akan paling banyak menangis. Satu hari dia menangis, dia cerita Ustaz lain, Ustaz ni cerita ni tunjuk lagi. Dia pun menangis, tiba-tiba dia menangis makin kuat. Dan dia telah doa ni memang dia keluar sikit dari mulut. Jangan doa dalam hati, doa ni keluar sikit dari mulut. Allah Maha mendengar doa kita. Dalam hati dia bercampur bau. Ya Allah, apa dosa ibi dan tutup pula kipas tu. Saya tengok, ya Allah, apa dosa tutup kipas tu. Bau tak semua. Tapi tengok lain tu tak. Dan tu pula bunyi kat belakang. Dalam hati pun tu dia macam-macam datang. Macam dah khusyuk, tapi mumpun dah selesai masalah admit tu, kalau dia khusyuk dah selesai. Nangis tu dari sebab tu dia lapaskan sama dia. Jadi dia pun berdoa dengan nangis. Dia kata, ya Allah, saya tak tahu kalau dah ampunkan dosa saya ke tidak. Saya bukan nak suruh orang jiru doa dia, saya cuma nak jadikan satu pengajaran kisah. Dia kata, wahai Allah, saya tak tahu kau dah ampunkan saya ke tidak, tapi saya sangat perlukan kau ampunkan saya begitu di doa. Ya Allah, berilah saya tanda yang kau ampunkan saya. Kalau betul hari ini kau ampunkan saya, ya Allah, saya sudah umur, dah tua, engkau ambillah nyawa saya. Dan begitu dia berdoa. Malam tu malam yang ke-29 Ramadan. Malam 29 Ramadan, masih tiap bulan kat masjid. Lepas dia doa, dia terus lagi. Dia tuan-tuan dan puan sekalian, Allah ni Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan kita belum tahu kesudahan hidup kita. Untuk itu jangan pernah pandang rendah pada mana-mana kebaikan, dan jangan pandang rendah pada mana-mana keburukan. Jangan pandang rendah mana-mana kebaikan yang dibuat oleh mana-mana hamba Allah. Jangan pandang rendah mana-mana keburukan yang dibuat oleh diri. Jangan pandang rendah keburukan atau kebaikan. Orang beriman ini mereka sentiasa berlari, fafirru ilallah. Mereka sentiasa berlari menuju kepada Allah. Orang beriman, dia fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah. Tak letih. Siapa yang dapat begini, dia telah mendapat nikmat cinta. Siapa orang ini? Ialah baginda Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi bila solat, dalam satu hadis, Nabi kata Aisyah, aku lihat Nabi solat, sepanjang Nabi berdiri qiyam, Nabi menangis. Sepanjang Nabi qiyam, Nabi menangis. Sepanjang Nabi rukuk, Nabi menangis. Sepanjang Nabi i'tidal, Nabi menangis. Sepanjang sujud, Nabi menangis. Nabi qiyam kembali, Nabi menangis hampir waktu subuh. Dan sepanjang solat, Nabi menangis. Hadis riwayat Abu Daud, bila Nabi solat, jantung Nabi bunyi macam, dada Nabi bunyi macam air yang sedang dimasak. Dada Nabi bunyi macam air yang sedang dimasak. Dada Nabi bunyi macam air yang sedang dimasak bila Nabi solat. Dan Nabi kata, dalam solat ni, aku lihat dalam solat, aku lihat dalam solat. Kita lihat tak dalam solat? Kita lihat lepas solat kan? Lepas semayang pun dia lepas semayang. Tenang rasa orang tu mak cakap lepas semayang memang dulu. Kita kira okey dia semayang kan. Kalau semayang tarawih pula, walaupun kan 20 pula lepas semayang begini. Oh ya Allah,
Lega semayang. Rasa macam habis 20 kata rasa macam wali Allah. Rasa wali tak akan ikut turunnya. Okey nama tu Allah lepak ni. Lepas semayang tu rasa macam aku lalu sambil lalu tengok kat sini surau. Nampak cahaya kerja kan. Baru 20 kata tu malam tu dia malam hilang. Jadi rasa macam apa? Itu pun tanda iman juga tu. Gembira lepas solat. Ya, tanda iman. Gembira lepas solat. Yakin pada janji Allah tak salah pun. Tapi saya nak cerita Nabi SAW gembira dalam solat. Nabi gembira dalam solat. Nabi menangis. Perempuan kalau menangis, letih tak menangis? Kalau menangis, letih tak? Rasa macam nak pingsan, kau menangis. Kalau biasa menangis kan, nampak semua buka mata kan, tak agak buka semua. Begitu letih. Satu ni je tak? Urus keluarga kan. Tapi semua sini baik-baik insyaAllah. Mata pun tak buka, semua menangis pada Allah. Jadi bila mata banyak menangis, kita letih. Lepas kita menangis, kita letih. Bapak nak baca menangis, letih. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW lepas menangis rasa, masa menangis rasa gembira. Nabi tak letih. Sebab Nabi buat setiap hari. Kita kalau belajar menangis, lepas menangis letih. Kalau nangis sejauh, ibu sehari bisa. Okey, apa dah nangis? Ustaz itu buat nangis. Balik tu rasa 3 hari tak mau semayang. 3 hari tu mau semayang. Betul lebih sangat dan nangis itu tak ada semayang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu orang beriman mereka membuat kebaikan, tapi hati mereka selesa adalah sahabat dan takut kepada Allah. Ada satu orang Bilal, kisah-kisah dia. Tidak orang seperti yang saya, tapi cerita-cerita. Ada satu orang Bilal, dia azan selama 30 tahun lebih. Dia azan 30 tahun lebih. Bukan Bilal kat sini, saya nak cerita Bilal ni makamnya tinggi lah di sisi Allah. Semua datang semayang ni dapat pahala kat Bilal. Orang lain dapat juga. Mana aku datang semayang, Bilal dapat pahala kan. Pahala orang lain tak kurang lah. Jadi Bilal, bila dia azan setiap orang datang dapat pahala kat Bilal. Siapa Bilal kat sini? Gini-gini semua jadi Bilal. Kalau boleh tahu. Jadi bila Bilal azan, tapi dia ni bila balik ke masjid satu hari, dia nampak ada satu orang perempuan tengah mandi. Mandi kat mana? Mandi perempuan miskin. Mampir keluar tu, Allah kan. Perempuan kedua, dia pun tu singgah rumah orang tu, tengah minta-minta jadi dia pun singgah rumah. Beritahu kat perempuan tadi, beritahu ke keluarga dia. Perempuan dia jumpa ayah saya. Ayah dia pun terus kata, nak kahwin anak saya boleh? Cuma boleh. Syarat dia satu, tak payah duit banyak, cuma keluar daripada Islam. Bila ni ilmu tinggi juga. Dia kata keluar daripada Islam bukan boleh sangat saja dia. Sekali ni buat hati 10 tahun dah azan. Hari ni dia nak buat satu jalan. Keluar Islam tu hati. Terima Allah Tuhan. Cuma dia nak bayar sekejap, jumpa dengan sekejap. Dia pun okey. Kata ayah budak perempuan tadi, aku dah keluar dari Islam, tapi syarat dia kamu kena minum arak, makan babi. Dia pun minum arak dan makan babi. Dan dia pun lepas minum arak kata, ayah dia sekarang dah sah dah. Kamu boleh jumpa isteri kamu kat atas. Dengan mampu-mampu naik tangga, dia jatuh ke bawah dan terus meninggal dia. Itu adalah memuaskan. Untuk itu jangan pandang rendah pada mana-mana keburukan. Jangan pandang rendah kepada mana-mana keburukan. Kita tak tahu sangat bila Allah nak ambil nyawa kita. Tak tahu dan memuaskan. Dan akhirnya hidup kita ini ialah dengan satu keputusan menentukan diri kita yang sebenarnya. Mungkin dalam dunia kita diingani oleh manusia yang ramai, tapi tak tahu diingani Allah benar kita ke tidak. Allah maksud Allah maksud saya ialah Allah mengenali kita, melihat kita seperti Allah melihat Nabi SAW, dan Allah melihat sahabat. Orang dalam satu hadis, satu orang sahabat Nabi, dia ni orang kampung, dia cacat jumpa Nabi. Dia selalu bawa hadiah. Satu hari Nabi nampak dekat pasar, Nabi tutup mata dia ke belakang. Kalau kita cuba ke siapa kan, cerita ke siapa, atau boleh buat tu tulis sekali kan, nampak imam nampak Bilal kan, kursi tu, jadi kalau kita siapa dapat pahala yang sekali buang tu. Tapi yang sampai lepas kelas dia kan, untuk siapa orang boleh buang tu pula, untuk boleh buang dapat pahala.
Guru-guru yang ikut cara Nabi dapat pahala. Contoh Nabi kena Abdullah bin Abbas naik belakang Nabi, macam kuda kan Nabi. Contoh jadi kuda pada anak dapat pahala. Tapi dengan anak yang besar 70 tahun lagi, kuda kaya tak. Jadi anak yang kecil dapat pahala. Kuda dan anak itu kan. Ambil anak cium peluk dapat pahala. Contoh mungkin tahu tapi tak bersedar kan. Tapi buat cium anak peluk dapat pahala. Maaf, satu orang sahabat Nabi, dia ambil anak dia cium dia peluk. Kata Nabi, kamu sayang anak kamu? Ya Rasulullah, saya sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu sayang anak kamu ni, Allah sangat suka dengan amalan kamu ni, dan Allah pun sangat sayang kamu lebih dari kamu sayang anak kamu. Itu apa masalah yang nak zikir tak pernah agak Allah kan. Selawat bukan selawat, untuk ada selawat kan. Untuk sama, untuk ada sama. Astagfirullah, bagaimana astagfirullah dan paling kuat. Tengah malam kita jadi ubat yang paling dekat dia lah Allah. Perlu anak, ada dalam mulut anak, perlu anak. Perlu anak cium, masuk selamat mencuba-cuba. Bagi kita yang jadi senang, hadis kali perlu anak cium, Allah ini rahmat yang banyak. Kita boleh buat balik surau, biasa kan tengok anak terus mayat, nak praktis semua sekali kan. Astagfirullah, sudah jadi isteri Allah ni, ya Allah, bapak balik kuliah bukan main kat masjid dan nangis. Anak rumah isteri tengok drama kan. Anak buat main game tak turun-turun terima kasih tadi. Kalau semua tak nak masak sekali kan. Kalau semua nak terlupa kan. Tak jadi berbual syahid dalam rumah sendiri kan. Jadi masa kita tu tengok semua sebenarnya hari tu boleh pada kamar. Hari lain kita berbual tengok TV tu. Tapi semua orang itu buat kan. Jadi biasa balik nak marah sekali. Semua dia sekejap sekejap apa dia di rumah, tak ada apa lagi lah rumah, tak ada malah apa tak astagfirullah, awak lagi yang tengok TV anak ibu awak. Dia bilang ke dia buka balik dulu, balik yang kali dulu. Kompon saya nasihat ni saya ke semua, saya pun belajar begitu. Jadi saya dalam keluarga saya pergi bagi Allah sekali, saya pernah marah kat keluarga sekali. Lepas saya tak marah, saya buat begitu belajar. Kompon balik dulu anak, tengah marah anak kan, anak sesuatu bukan syuri, kadang-kadang dalam juga. Tapi perlu cium sikit. Ya Allah, baik ya Allah. Jadi terus mana dia faham lah. Tengok ayam mata sayu macam haji tu kan. Sedih nampak kisah umat tu. Jadi pergi nampak isteri tak semayang, pergi peluk je kan. Pergi cium dia, ya Allah. Sebenarnya nak nangis, rasa nak bunuh bukan dia. Itu maksud tu. Bukanlah, rasa tu. Isteri tu dalam suami tak datang ni. Dia tak apalah pergi lah. Apa tu tak ada. Jadi lepas tu dah duduk semua pergi bilik, isi pintu. Maksud ini tutup pintu. Habis main kawan, nangis. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita bukan orang itu dia, bukan orang itu dia. Ia terjadi atas didikan kita kalau anak tu 7 tahun semenjak 7 tahun berlalu. Isteri kita macam ini bukan orang lain. Kalau kita kahwin dalam 8 tahun 10 tahun semenjak 10 tahun yang ada. Jadi dia terjadi bukan tiba-tiba semua tak semayang, tiba-tiba semua bantai dia tinggi, semua dalam rumah tiba-tiba jadi lalak. Bukan orang ini. Kita penyelidikan 10 tahun. Jadi kita masuk bilik dan sekarang taubat. Isteri baik suami. Saya pesan diri saya. Jadi kita bertaubat pada Allah. Kadang-kadang dengan taubat ini Allah mula kesihan kita. Dengan menangis, nangis sama mata dia. Dengan menangis, kita akan mula dengan musibah membuat kita rasa rendah diri. Dengan musibah kita rasa tak ada apa-apa. Inilah syarat dalam berdoa. Saya baca ini saya 2 hari yang lalu hadis Qaumah. Hadis Suhaib Nasai. Allah tidak bantu umat ini berdasarkan kepandaian dia, kekuatan dia, kekayaan dia. Tapi Allah bantu umat ini melalui doa. Kedua, solat. Hadis Suhaib Nasai. Ketiga, orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Seorang dalam hati, bukan miskin je, orang yang hati dia rasa lemah, tak mampu. Orang macam ni Allah suka. Itu syarat dalam doa. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi dalam doa rasa tak ada apa. Tak ada apa. Kalau kita belajar masa doa saya bodoh, kan tak cakap dulu. Saya ada motivasi kat anak-anak, dia kata saya pandai. Tapi bila doa kadang-kadang tu kan, saya bodoh, tak pandai, tak ada apa-apa.
Miskin yang kaya itu Allah. Kita semua miskin. Mana kita punya? Dan saya sebenarnya di Quran ya awal dan awalin, ya akhir al-akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Saya kadang tak dapat ingat diri saya tersebut. Ya rahimal masakin. Kita ingatlah Nabi SAW, sahabat-sahabat, mereka di segi zahir banyak yang miskin-miskin, tapi Islam telah hidup di seluruh dunia. Islam telah hidup di seluruh dunia. Kita ada segala-galanya yang hidup, tapi Islam tak hidup walaupun dalam rumah tangga kita. Dalam sedih dan malam, dalam diri kita pun tak ada Islam. Dalam diri kita pun belum ada Islam. Ada orang kata Islam kena hina seluruh dunia. Di satu sudut betul yang Nabi cakap tu, sudut yang lain sangat tepat. So Ustaz orang lain cakap tepat. Dari segi satu sudut sangat salah. Bab lain pula, saya cerita sebab lain. Dia kata Islam kena hina. Islam kena hina. Betul ke Islam kena hina? Kat mana Islam tu? Adakah Islam tu dalam hidup kita? Adakah Islam dalam hidup kita? Sebab tu sahabat Nabi SAW, Islam ini dalam hidup mereka. Islam ini dalam hidup mereka. Islam dalam hidup Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Islam dalam hidup mereka. Mereka beri seluruh dunia. Islam ada dalam jiwa mereka. Bila orang Islam pergi berdakwah di Rom, orang dah dengar kan? Berdakwah di Rom, dan mereka telah, Raja Rom kata, kami dengar orang Islam telah mempengaruhi orang Rom yang ramai. Orang Rom sudah takut orang Islam. Siapa orang Islam ni? Raja Rom bertanya. Dan panggil semua badri-badri dan semua besarnya. Siapa orang Islam? Dan semua tak boleh jawab. Dan kata badri, sebenarnya badri yang tahu kami tak boleh cakap. Pergi hantar orang yang paling tuan sayang, orang yang paling dihormati, pergi cari orang Islam dan siasat sembunyikan. Masa tu orang Islam ada di Baitul Maqdis dengan buat dakwah. Ada beberapa ratus sahabat ada di Baitul Maqdis dan buat dakwah. Dan mereka berkhemah 10 km dari Baitul Maqdis. Sekarang satu masjid, dan masjid itu Masjid Umar. Jadi mereka telah iktikaf di situ, masa tak ada masjid lagi. Dan dilepas beberapa bulan dia balik dan tanya, siapa orang Islam? Siapa orang Islam? Dia tak bertanya, dia menyamar. Maka semua berkumpul dan orang wakil raja dia telah kata, panjanglah dia kata orang boleh cari, boleh tanya. Dan kita tak tulis, tapi saya ambil sikit je. Apa dia kata? Orang Islam ini ialah manusia yang mereka menyeru kepada Tuhan yang satu, dan mereka menyeru kepada Allah dengan kasih sayang. Dan bila mereka diejek, dimarah, dihalau, dimaki, mereka membalas dengan balasan yang baik. Dan di waktu malam mereka tidak lena tidur. Waktu malam tak lena tidur. Mereka tidur hanya berpura-pura. Seolah kata orang yang laporan, sahabat Nabi ini tidur berpura-pura. Orang Islam tidur berpura-pura. Mereka tak lena tidur malam. Dia nak kata bukan tak lena, sahabat yang bakal kata mereka tak lena tidur lantaran rindu mereka kepada Tuhan, dan mereka menangis di waktu malam hanya dengan air mata. Dengan air mata memandangkan rasa rindu mereka kepada Allah. Hanya dengan air mata memandangkan, bukan memadamkan, melepaskan rasa rindu mereka kepada Allah. Hanya dengan air mata melepaskan perasaan rindu mereka kepada Allah. Bukan lagu rindu kepada Allah. Dengan menangis itu buat hati mereka lebih lega, bahagia. Orang dengar terus saja semua kata, tengok orang yang paling kanan aku pun dah tergaruk. Mana Islam bawa benda budaya yang merosakkan dan sangat sesat, pergi bunuh mereka. Maka Ketua Badri kata, tuanku, kalau tuanku nak berperang dengan sahabat, dengan orang Islam, Badri yang tahu kan, kalau begitulah sifat-sifat mereka. Telah ditulis dalam kitab-kitab kita, orang-orang yang bersifat demikian, maka Tuhan mereka bersama dengan mereka. Tuhan mereka bersama dengan mereka. Bila Tuhan mereka bersama dengan mereka, bukan satu kerajaan Rom ni besar pada mereka. Nombor satu masa tu, kalau ada 10 kerajaan macam Rom, tak boleh nak lawan dengan orang Islam. Tak boleh lawan dengan orang Islam. Diceritakan oleh Indonesia begitu sekali. Mana tak boleh lawan dengan orang Islam, tak boleh lawan dengan orang Islam. Sifat orang Islam. Dan kata, dan macam mana kata raja, takkan tak apa-apa, kita rosakkan iman dia.
Macam mana hantar wanita-wanita yang cantik-cantik, sebab mereka telah berpisah dengan isteri mereka sangat lama. Hantar wanita-wanita, kalau betul-betul berkebenaran jemaah di Palestin ni kena dakwah kat Palestin dan lebih daripada 6 bulan. Isteri pula semua tak ikut. Oh ya Allah, buat kan terlalu panjang kita kan, berzikir kan. Masa tu pada pasir dah nampak macam muka isteri kita lah kan. Unta macam muka isteri. Dan kalau masih belajar lama-lama tu, bila belajar semua pakcik ni ada 2-3 orang umur dekat 96 tahun. Dia kata kat AP, Ustaz, saya tengok kambing siti ni ya, isteri saya suka tahu orang tu Tok Wan tu, Tok Wan, orang Bali. Dia kata Tok Wan dia tengok kambing ni, ya Allah, ini ya isteri Tok Wan. Dia elok lah saya belikan tiket balik lah kan. Kambing nampak dia isteri dia tak. Ini bagus dari dulu. Saya cuma nak cerita je lah. Jadi apa jadi masa tu, dia telah hantar wanita-wanita. Dan dia dalam kisah ni, dia telah training wanita-wanita ni. Training pergi goda sahabat. Dan bila goda sahabat, dia goda-goda sahabat, dan ditaburkan emas-emas di jalan ni, bagi duit. Kalau itu rezeki tak sangka-sangka, orang suruh cari rezeki yang mulia. Itu orang butik lah tu kan. Oh, Masya Allah, orang berjuang sikit, tengok Tuhan bagi nikmat lah kita kan. Tapi sahabat tak senang-senang butik. Habis Tuan pun tanya, macam mana laporan? Dapat tak jahanamkan sahabat tu lah masa saya lah Jadi dia kata, Tuan tu, mereka, kami tak berjaya untuk goda. Maka Tuan tu kata, Raja kata, macam mana tak boleh goda sahabat Nabi ni? Raja Rom tadi, macam mana tak boleh goda sahabat? Maka kata mereka, macam mana kami nak goda? Mereka pandang kami pun tidak. Mereka bila kami malam-malam musyawarah menangis, mereka pandang kami pun tidak. Mereka pandang kami pun. Tengah malam tu kalau tuan jalan akan tahajud di surau kan, dia kena goda tengah jalan, pusing dengan raya kan. Tak ada jago lemak ni, kena bersikir, pusing dengan raya. Tak selamat di pasal, Allah tolonglah jauhkan. Jadi dan tak ada macam, dan dia kata mereka pandang kami pun tidak. Mereka merendahkan pandangan mereka daripada melihatkan maksudnya goda-goda di muka ni, dia rendahkan pandangan. Tuan-tuan kalau naik kapal terbang bisa tengok ke tak pramugari buat. Saya biasa tengok. Sebab dia kata setiap penerbangan berbeza-beza dia punya apa dia safety dia ni berbeza-beza. Jadi mungkin penerbangan ni kalau kapal terbang berbeza. Untuk itu sila beri perhatian, kita pun pasti perhatian darurat kan. Dia kata haifah boleh buat tengok. Dan dia kata lain-lain demi keselamatan dia tengok juga sebab lain-lain kapal terbang. Biasa, tapi bawang Malaysia memang tak tengok. Dan banyak kali kapal terbang pun memang tak tengok. Dia kata lain daripada yang lain. Sebetulnya memang tak tengok, dia tunduk je. Kamu tengok orang semua ada yang diam, Allah selamatkan. Tak tengok, tak mana sampai dia bagi makanan tu. Dua dah berubah lah. Itu kalau tengok kat depan tu tekan lah ke, dia orang ni tekan Quran sujud. Dengar-dengar menyanyi-nyanyi tak tahan nak buka. Kita macam sedap tak kita. Masa pergi tak masa balik. Buka juga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu belajar bawa kebaikan. Saya kat cerita, jadi kita kena lihat orang, bukan maksud saya nak sekali pada rendah. Ada kawan-kawan saya, dia kapten kapal terbang, bukan pasal kapal terbang, tiga-tiga dia. Isteri dia ada pilot kat sini. Isteri dia pramugari. Isteri dia pramugari. Bertemu mesti di pramugari. Sekarang tidak lah. Tapi dia mula-mula dia dakwah sih kata yang dulu untuk ini yang sudah tu saya buat bahasa saya je lah. Yang sudah tu dia, yang sudah tu apa dia? Yang sudah tu sudah lah. Yang sudah tu kita lagi hidup sakit lah. Sebab saya begini-begini, awak jadi begini, semua salah saya. Takkan kita hidup macam ni selama-lamanya. Dia pun menangis, lupa. Dan dia pun mula hidup kat agama dalam rumah. Dia baca Quran sama-sama. Tuan-tuan dia macam tu. Ini pilot pramugari buat baca Quran sama-sama. Suami isteri lah. Kemudian baca hadis sama-sama. Bila isteri berjuangan, telefon suami, bawa nak baca hadis ni, loudspeaker dengar. Saya bawa buat. Lepas saya dah dengar apa yang kisah ni, saya buat pula rumah sekarang. Saya outstation, saya suruh isteri saya dudukkan telefon. Dia baca dengan anak saya nak dengar sekali. Bila sampai kita sahabat, saya pula buat dia kan.
masih dengan pakai telefon supaya saya berdapat sama-sama setiap hari dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada mulut isteri saya. Jadi tuan dan puan sekalian, saya cerita ni bukan sedang itu, bukan bagi itu tuan buat, tak apalah membuat sikit. Itu kan hilang mengantuk kan, bila buat kan, bukan hilang mengantuk. Jadi dalam perang tadi, mereka digoda dan mereka tak turut dia. Mereka pandang pun tidak. Dalam Quran beritahu sifat-sifat hamba Allah, wa ibadur rahman, sifat hamba Allah, mereka meletakkan pandangan-pandangan mereka. Kalau perkara tak baik ni, mereka letakkan. Jadi orang Islam ketiga tu, Islam dekat mata mereka, Islam dekat mata mereka, Islam dekat telinga mereka, Islam dekat lidah mereka, Islam melalui tangan-tangan mereka tergambar Islam. Islam tergambar melalui kehidupan mereka, Islam tergambar melalui senyuman mereka, Islam ni dalam hidup mereka, Islam dalam hidup mereka. Hari ini orang tak ada apa bagi Islam, sebab kita orang Islam belum benar-benar menikmati Islam ini, sehingga kita rasa nikmat Islam ini. Orang bukan Islam, Allah akan jadikan orang tu akan datang kepada Islam bila kita menikmati Islam ini. Menikmati Islam, menikmati Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita berusaha insyaAllah. Dapat kita tunjuk kan, perlahan kita cerita kan. Jadi kat mana kita cerita? Sebab tu kita berusaha dalam hidup kita, sentiasa hampirkan diri kita kepada Allah. Dalam Quran, bila Allah berfirman, dalam Quran, bila Allah berfirman apa-apa, ya ayyuhal insan ma rabbikal karim. Bila Allah sebut ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, apa tu tuan-tuan rasa? Ya ayyuhal insan, apa kita rasa? Ya ayyuhal insan, kita rasa apa kan? Orang manusia dia rasa apa? Tuan-tuan sekalian, bila Allah sebut ya ayyuhal insan, dalam Quran cuma tulis begitu je. Orang manusia, jadi mana begitu? Bunyi tak ada apa-apa kan? Ya ayyuhal insan, tak ada apa-apa. Wahai manusia. Sebenarnya erti dia ialah, saya nak bercontoh. Contoh kalau saya kata tak apa, Kak Jin tu orang yang buka. Dulu saya kata kat siapa-siapa, Haji tak suruh itu nampak seorang budak, kenapa kau hina? Kata Haji, nak jadi apa ni? Kemana kau pergi? Dia tak Quran ada tulis perkataan ni. Kemana kau pergi? Kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau lari daripada aku? Marilah berlari menuju aku. Ada apa-apa dia tu senang menjelaskan kat budak. Kenapa Ina? Apa nak jadi? Kemana kau? Apa maksudnya? Mungkin pak cerita dulu kan budak-budak tu. Budak ni dia yang untuk suara contoh kan. Budak juga contoh. Tapi cuba kalau yang cakap tu saya, mungkin tak ada kawan-kawan dia, mungkin main-main dia. Tapi kalau yang cakap tu mak dia, tak balik rumah, hilang. Saya banyak email saya dapat, anak-anak lagi ke rumah buat report polis. Saya dapat, tak tahu lah, saya sebulan kali report satu anak lagi. Tapi saya tak tulis dah Facebook sebab anak lepas tu balik. Ini kes-kes bercinta banyak sangat sekarang. Banyak. Saya boleh kata sebulan satu orang tak kat saya. Saya tanya puan pun nak suruh saya tolong tulis kat Facebook kan. Dia tak payah Ustaz, biar Ustaz saya minta Ustaz doa dia. Okay. Lepas tu balik. Bukan sebab doa saya, memang anak dia lagi nampak Allah sekejap balik. Lagi nampak Allah sekejap balik. Contohlah anak dah hilang sakit balik, mak cakap, kemana kau pergi nak? Apa nak jadi dengan kau ni nak? Kau boleh baca apa maksud kalau mak kau cakap, kenapa ni lo? Kenapa kau ni nak? Kemana kau pergi? Kenapa tinggalkan mak? Apa maksudnya? Maksudnya mak kita dah mencerita lama kali sayang pada anak dia dan anak dia tinggalkan mak. Betapa kasih mak dia dah berapa hari tak makan tubuh anak dia balik. Mak dia mungkin dah tak ada selera nak buat apa-apa, kepala dia sakit, macam nak meninggal rasa anak hilang. Kita bawa anak yang tuan anak dia kan dengan main TV hilang 2 jam je, rasa macam nak mati nak menjerit. Saya tengah-tengah beli makan di banyak Ustaz kat belakang pun, di belakang saya tak nampak. Jadi dari dia anak kita hilang ke mana hilang? Ada tu kan?
Dia nak dikeramah, anak pun jawab dalam kita kan. Setiap kali berlari guru, setiap kali dia terpaksa. Setiap kali nak keluar, saya kena keluar awal, saya macam nak pergi dah, kena pusing, pergi kedai, beli apa-apa, kata balik, hantar balik, bos pergi. Setelah saya kena tunggu, tunggu pergi, pusing balik, pusing kadang tak dapat pergi jauh, dah lambat, pusing kalau rumah kerja, turun kan. Dulu begitu. Jadi, kalau anak kecil dia kenapa ni nak? Sebab mak dia yang menderita lama kerana kesusahan anak yang meninggalkan. Kerana sayang mak daripada anak. Kalau Allah kata ya ayyuhal insan, bila Allah kata wahai manusia, orang Islam dah bukan Islam, orang Islam dah bukan Islam, orang yang mengenal aku tu tak mengenal aku, kemana kamu pergi dan meninggalkan aku? Allah sebut dengan rasa sayang, wahai manusia, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tak nak ingat aku? Kenapa kau lupakan aku? Kenapa kau jauhkan diri daripada aku? Allah sebut dengan rasa sayang. Malam yang tuan-tuan sekalian, kita baca Quran, ya ayuhal insan, tanpa dalam hati kita apa-apa perasaan. Terlebih malam lagi kita pun telah tinggalkan bacaan Quran. Kita baca Quran tanpa rasa yang serta Islam yang sendiri dalam dari semua. Bacalah Quran seperti mana suasana ia diturunkan. Hadis yang hasan. Bacalah Quran seperti mana ia diturunkan. Bacalah Quran seperti mana suasana ia diturunkan. Quran tak turun dengan gembira. Quran tak turun dengan gembira. Hampir seluruh ayat Quran ini, bukan semua, hampir seluruh ayat Quran ini diturunkan dalam keadaan penuh pengorbanan dan air mata. Yang kita tak dapat gambarkan. Ayat Quran ini diturunkan dengan penuh pengorbanan dan air mata. Walaupun ayat-ayat yang biasa, kan ayat-ayat yang biasa kita baca macam biasa. Hari Jumat, wa yut'imuna ta'ama ala muddihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura wa yut'imuna ta'ama ala muddihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna ta'ama ala muddihi, mereka yang beri makan ala muddihi, makanan yang sangat mereka cinta kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, pada beberapa orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Betul Allah berkata innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan hanya semata-mata untuk lihat wajah Allah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura, kami tak harapkan apa-apa balasan pun walaupun ucapan terima kasih. Kisah siapa? Kisah sahabat. Kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia dengan buka rumah lapar. Dia bukan macam kita sama orang nak buka puasa orang datang. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Tutup pintu tu dan buka puasa dengan seorang. Dia orang ingat rumah apa? Orang masuk. Kalau orang miskin, panjang kita saya ringkas sekali dari Fatimah. Fatimah kata berilah semua makanan itu kepada mereka. Dia telah beri semua sekali. Dan Hasan Hussein yang keadaan lapar. Dia kata Hasan Hussein nak makan kurma, nak masuk mulut. Dengar dia terus bagi. Hari kedua baru nak makan. Ada dua yang kata sahabat yang lain. Baru nak makan tiba-tiba hari kedua, 2 hari tak makan sangat. Baru nak makan orang datang. Tengok ada beberapa orang anak yatim. Maka dia baru nak makan, dia orang tanya kat Fatimah. Fatimah kata, bang, anak Nabi, tengok ni lah orang yang paling sifat dan mirip dengan mirip sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah kata, ayah lagi yang tak ada kebaikan, suamiku berilah pada dia. Maka ini terima cadangan yang penuh keimanan ini dan beri semua sekali. Hasan Hussein masuk mulut. Kalau kita hari kedua tetap mangga 3, yang tak mangga tu suara sikit, tak faham tu, biar nampak tak ada orang rumah ni kan. Dan orang mangga tak suara. Itu lampu semua yang nampak kan. Orang itu lampu nak bagi orang, itu lampu semua jangan orang rasa ada orang rumah. Hari ketiga baru nak makan, tiba-tiba ada orang datang lagi. Tengok-tengok siapa utusan Nabi minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Untuk tawanan makanan, tawanan perang di masjid. Kalau kita nak bagi, tuan kita tak faham di tawanan, saya pun tak faham. Saya faham begitu je. Tawanan perang ni maksudnya orang yang mungkin pernah bunuh bapa kita, orang yang mungkin pernah bunuh, bukan mungkin, orang yang baru bunuh sahabat kita, orang yang bunuh orang berjuang dengan kita, orang yang bunuh
mak saudara kita, bunuh anak kita, bunuh isteri kita, bunuh orang Islam yang ramai. Nak beri makanan kita. Kalau kita biar dia mati pun, kita punya anak lapar semua bagi orang. Juga mati, mungkin kantor tu kan. Kalau kita juga kita jahat, bunuh badan muka, tak payah beri makan. Jangan bagi. Kalau orang yang tak suka lagi tak payah sangat kalau kita dengar sikit tak betul lah, apa memang bertubuh